Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam perjuangan, salam reformasi. Salam menghadapi pengkhianat dan pengkhianatan. Salam menghadapi perjuang dan perjuangan. Salam dalam kita menyusur jalan yang panjang sukar, penuh liku, penuh misteri. Penuh misteri kan? Penuh ranjau. Tapi walaupun jalannya penuh liku, penuh misteri, penuh ranjau, orang kata apa, penuh onak duri, lompak, kadang-kadang swamp, tapi ramai juga yang masih lagi meneruskan perjuangan ini. Jadi insyaAllah ada dua part, dua bahagian yang saya nak bawa hari ini. Bahagian yang pertama ini saya nak menyentuh mengenai persoalan tentang saya tak suka guna perkataan memotivasikan. Motivasi. Saya suka guna perkataan menginspirasikan. So motivasi ni kadang-kadang kita sekejap je, lepas tu dia habis lah. Tapi kalau kita menginspirasikan orang, kita tak tahu. Daripada ramai-ramai seorang tiba-tiba rasa terinspire, mungkin dia tengok live ni terinspire, dia nak buat perubahan. Dan perubahan itu berkemungkinan bukan datang daripada kita. Mungkin bukan datang daripada pejuang daripada Parti Keadilan pun. Tetapi kita tak sedar satu hari nanti mungkin perubahan yang besar itu datang daripada seseorang yang mungkin bukan daripada kalangan kita. Namun begitu, apa yang kita kena buat? Kita kena terus mencari orang tersebut. Sebab kita nak buat perubahan, kadang-kadang dia kena bermula daripada seorang, someone yang berani ambil langkah ke depan untuk, orang kata apa, menapaki, menelusuri dan juga memimpin masa untuk bergerak ke depan. Kadang kita ramai, majoriti manusia ni dia tak nak ke depan atas pelbagai sebab. Kita tak salahkan, itu memang nature. Dan kita nak cari seseorang yang boleh pergi ke depan dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dua topik yang saya bawa, satu mengenai motivasi kita dan kedua mengenai isu Sabah malam tadi. Malam tadi siapa yang tengok saya punya live, saya dah cakap lah. Tetapi saya nak relatekan apa yang berlaku di Sabah dengan apa yang saya nak cakapkan hari ini, insyaAllah. Mungkin bahagian yang pertama ni agak boring sikit dan mungkin ada yang pernah dengar, tetapi benda ni sangat penting. Apa yang kita ada, sebagai tuan-tuan dan perempuan yang kita tahu, apa yang kita ada, apa yang kita ada dalam bersama dengan kita di hadapan saya yang menonton kita ni, apa yang kita ada adalah semangat, masa, tenaga. Tiga benda ni kita ada. Semangat, masa dan tenaga. Cuma level tu berbeza lah. Semangat memang kita ada semangat, tapi ada orang semangat dia kat bawah. Ada orang semangat dia tembus dinding ni, tembus ceiling ni. Semangat. Tapi tak kisahlah level mana semangat dia, yang penting dia ada semangat. Ada orang ada masa, tapi masa dia saya boleh spend 1 jam je seminggu. Ada orang masa ni saya boleh spend 1 jam sehari. Ada orang dia berkata saya boleh spend setiap hari. Ada orang ada tenaga, tapi ada tenaga dia, saya umur dah 60, 70, 80 tahun. Tenaga saya setakat tu je lah. Saya boleh tekan butang share je. Tekan butang share tuan-tuan dan puan. Itu je. Tenaga saya boleh tekan butang share. Yang tak boleh tekan butang share ni tuan-tuan dan puan, mayat je. Mayat je tak boleh. Selain daripada tu semua boleh. Dan baby lah. Selain daripada tu, kalau kita ada conscious, tekan butang share. Itu je. Sekarang ni mudah, bukan zaman dulu. Nak kena datang dengar ceramah 2-3 kilometer, 10-20 kilometer nak dengar ceramah. Sekarang ni dekat dalam bilik, dalam tandas semua boleh dengar ceramah. Saya kata semangat, masa dan tenaga. Paling kurang. Yang lebih tinggi, kita boleh datang program macam ni. Yang lebih tinggi ada daripada Johor, daripada Terengganu, daripada Selangor, daripada tempat yang jauh-jauh, datang untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tak apa. Kenapa saya mengatakan demikian? Tuan-tuan dan puan-puan, tiga benda ni adalah benda yang duit tak boleh beli. Selalu orang kata pada saya, UMNO ada duit, BN ada duit, banyak duit dia. Betul. Dia ada duit, banyak duit dia, dan dia boleh bayar orang untuk membeli undi. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita ada benda yang duit tak boleh beli. Duit tak boleh beli semangat. Duit tak boleh beli masa.
dan duit tak boleh beli tenaga kita. Saya selalu cakap benda ni. Duit boleh beli manusia, tetapi duit tak boleh beli kesetiaan. Jangan kita ingat orang tu kita bayar, dia ikut kita. Oh, dia ni pengikut aku ni. Tak, dia ikut kita sebab kita bayar dia. The moment kita tak bayar dia ikut kita lagi kita. Itu ujian sebenar. Sebab itu saya bagi tahu dengan sabar. Jangan pernah terkesima, jangan pernah tertipu dengan ramainya orang yang datang di ceramah kita. Jangan pernah tertipu berapa ramai orang yang pergi datang pejabat kita, menyatakan sokongan kepada kita. Nilailah sokongan tersebut dikala anda tidak punya apa-apa. Masa kita tak ada apa, di situ nilaikan sokongan dan kekuatan yang anda ada. Kira orang yang bersama anda dikala anda tidak punya apa-apa. Tidak ada jawatan, tidak ada pangkat, tidak ada datuk, tidak ada YB. Masa tu nilaikanlah kekuatan anda. Itulah kekuatan sebenar. Lepas tu saya kata, saya Iswardi Morni, aktivis Parti Keadilan Rakyat Sarawak. Bermula live 2 tahun lepas. Tapi masa tu saya buat seminggu sekali cakap bahasa Sarawak. Sebab fokus saya Sarawak, bukan fokus saya Semenanjung. Dan tak ada minat pun nak bertanding kat Semenanjung ke nak jadi famous ke apa, tak ada. Sebab masa tu saya memang nak lawan kartel di Sarawak. Memang saya nak lawan kartel di Sarawak, nak bantai. Baru Bian saya nak bantai, Ali Wiju, Willy Mongin, memang saya nak bantai. Memang saya bantai. Nama saya naik berapa kali dah di pusat minta ambil tindakan disiplin. Saya Latifah Koya dilantik jadi pengurusi SPRM, saya lawan. Mahathir, bila kita announce nak lantik Mahathir jadi Perdana Menteri, kalau menang 2 hari termenung saya. Macam mana kita nak lantik Mahathir jadi. Tapi bila Rafizi buat satu ucapan, dia kata kita kena cini, saya macam konsol sikit lah, tak apalah. Demi kerana a greater goods, kita ambil lah di antara yang kecil ni. Tak apalah. Saya telan juga. Kan? Telan juga. Bila lepas tu yang menyebabkan naik rating tu, bila orang kata Iswardi ni siapa? Tak pernah tengok pun sebelum ni. Memanglah, sebab saya tak pernah pergi politik, saya bukan di Semenanjung. Saya marah dan saya buat live. Saya teruskan live saya yang hari itulah. Dan ini saya nak cerita hari ni. Saya buat live bermula daripada tarikh hari Sheraton. Saya tahu Sheraton sehari sebelum tu, live saya sebelum tu dah ada. Tapi yang tengok saya 50 orang, 60 orang, 100 orang macam tu lah. Bagi saya kalau dah dapat 100 tu kira hebat lah. Oi, 100 tu kira, wish, 100 orang tengok aku. Sekarang ni kalau 1000 orang saya risau. Pasal 1000 je tengok ini kan? Jadi hari Sheraton tu saya pergi hari Sheraton tu. Di Sheraton tu saya pergi. Dalam dewan tu di Sheraton saya pergi hotel Sheraton. Saya nampak antaranya Afif. Afif tengok saya tengok dia. Dia toleh tempat lain, saya toleh tempat lain. Antaranya adalah Azmin, saya tak tahu dia ingat saya ke tidak kan. Azmin, Cik Gubat, Beriban tak ada. Lepas tu yang lain, saya Sadiq, satu lift dengan saya. Lepas tu Rina Harun, dia keluar lift, saya masuk. Dan yang lain-lain pimpinan. Dan sejak itu saya buat live ni bukan nak glamour, tuan-tuan, betul. Saya buat live sebab saya marah. Saya selalu cakap gini, jangan buat Iswardi marah. Sebab kalau Iswardi marah, saya yang susah. Saya lah Iswardi ni kan. Saya buat live daripada tarikh itu sampai hari ini, tiap-tiap hari tanpa fail, kecuali sehari 2 kali. Sehingga bila? Sehingga saya penat. Maksimum saya tak live 2 hari. Maksimum. Maksudnya 2 hari berturut-turut. Maksudnya saya masih ada demam, saya sakit, ataupun saya memang tak larat, macam penat. Saya tak buat live. Selain daripada itu, kalau kira daripada 28 Februari, 27 Februari sampai hari ini, berapa ratus hari dah berlalu. Maksudnya berapa ratus video dah saya buat. Kenapa? Itu soalan dia. Kenapa? Bagaimana? Semua orang tahu. Apa saya buat? Semua orang tahu. Apa saya buat? Saya buat live lah. Bagaimana saya buat? Saya guna phone saya. Soalan yang paling susah orang nak faham, kenapa saya buat? Kenapa saya buat? Dia bermula dengan cetusan kemarahan sebenarnya. Dan saya rasa semua sama. Kita semua sama. Maksudnya masa reformasi 98 dulu, kita semua bermula dengan cetusan kemarahan, betul? Tetapi api marah ni, dia sekejap je.
Api marah ni dia sekejap je. Kita macam mana marah pun dengan isteri atau suami kita atau pasangan kita, lama-lama sejuk juga. Kan? 2-3 hari sejuk juga. 2-3 bulan pun sejuk juga. So kalau kita letakkan perjuangan kita ni atas dasarnya hanya kemarahan, kemarahan itu akan sejuk. Jadi sebab itu kita tak akan dapat bertahan lama. Apa dasar perjuangan kita sebenarnya? Yang kita kena letakkan. Yang kita kena letak kat depan kita ni. Apa dia? Dasar perjuangan asas yang paling kukuh dan ampuh adalah kebolehan kita untuk melihat kita nak menjadikan negara ini negara yang lebih baik. Itu kita panggil sebagai reform, islah, tajdid, memperbaiki. Itu dia. Visi kita nak lihat satu hari nanti anak cucu kita, kalau tak mampu kita, anak cucu kita boleh kata nenek aku dulu, atuk aku dulu, pakcik aku dulu, moyang aku dululah yang membawa agenda reformasi ni sampai kita boleh hidup macam ni. Siapa nama nenek kau? Sebut. Tak kenal pun? Memanglah. Dia hanyalah salah satu watak dalam beratus ribu watak yang lahir dalam sejarah reformasi. Dan tak perlu pun orang kenal. Yang penting anak cucu kita nanti sampai ke peringkat mereka boleh hidup lebih baik daripada apa yang kita ada. Kita ini hidup tak baik ke? Tak, kita tak kata hidup kita tak baik. Kita kata kita nak mereka lebih baik. Dan kalau kita tak melakukan sesuatu, maka negara kita menuju ke arah yang lebih tidak baik. Tidak baik. So bagaimana kita nak meneruskan benda ini? So saya kata tadi, kalau kita mendasarkan perjuangan kita atas hanya dasar kemarahan, maka kemarahan itu akan padam. Kalau kita dasarkan perjuangan itu atas dasar kita nak melihat negara lebih baik, bila kita tak tahu. Bagaimana? Saya pun tak tahu. Ada orang, saya buat grup bina negara kan, grup bina negara. Ni kita punya abang kita ni pun join, ada 2-3 orang grup bina negara saya kat sini. Pakai baju kita bina negara. Cakap, apa tujuan kita buat grup ni? Saya cakap, saya pun tak tahu. Tapi apa objektif dia, saya tahu. Apa kita nak buat, belum tahu. Bukan tak tahu, belum tahu. Mungkin kita akan ada objek misi-misi nanti. Jangan risau, yang itu ada. So bagaimana kita nak meneruskan? Yang ni saya pergi yang pertama dulu. Sebelum kita pergi ke yang biasanya yang kedua ni, saya buat topik menarik, iaitu topik terkini. Tentang jumlah kerusi berapa kita dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri ke tidak. Itu topik kedua. Selalu kalau saya buat live tentulah. Yang last kali buat menarik. Yang first ni kita boring sikit. Bagaimana kita nak menentukan kita boleh menang dalam perjuangan kita? Okey, macam mana? Ada orang kata pada saya, Suhadi, 99, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018, asyik kalah je kita ni. Macam mana ni? Bosan lah. Kan? Bosan lah, tak nak lah. Okey, saya nak beritahu. Sebelum tu saya nak beritahu, kita ada sebarkan dulu, bagi kita bukan PAS kita tak letak tim Milo Yang ni Tupperware, kita buat donation untuk tabung, insya-Allah. PAS kan. Yang ni saya minta tuan dan puan-puan kalau boleh dengar fahamkan dulu apa yang saya nak ucapkan dan insya-Allah semoga kita ada manfaat. Dalam politik, saya berdiri minta izin berdiri Kita ni dalam apa-apa bila ada pertemuan di antara dua pihak, kita namakan benda itu sebagai game, permainan. Dia ada game. Kita sekarang ni bermain game, betul tak? Kita sekarang ni bermain game, betul? Kita sekarang ni bermain permainan. Suka atau tidak, ini permainan. Dan dalam permainan, biasanya dalam game, dia akan ada benda-benda, dia ada rules, dia ada dia punya ciri-ciri, kriteria dia. Dan dalam game, dia ada dua jenis game. Satu dipanggil finite game, satu dipanggil infinite game. Finite game maksudnya game yang finite, tahu finite kan? Yang limited. Yang ada dia punya ni, dia punya rules dia. Infinite game yang tak ada ending. Apa beza dia? Okey, yang ni kita kena faham dulu. Yang kita sekarang ni bermain game. Politik is a game, betul? Game, finite game dan infinite game. Apa beza dia? Dalam finite game, the number of players are known.
Jumlah pemainnya diketahui. Contoh, main chess berapa orang? Main chess 2 orang. Main bola berapa orang? Satu pihak 11. Campur reserve, campur 5 lah reserve. Ada tengoklah macam mana. So maksudnya number of players known. Boleh tak kita main bola tiba-tiba saya nak tambah seorang lagi ahli jadi 12? Boleh? Tak boleh. Players unknown. Rules tahu tak? Undang-undang ada. Kalau offside, kad flag naik, kalau benches tak betul, kad kuning, kad merah, betul kan? Dia ada rules dia. Time 90 minit. Timing dia ada, duration ada tak? Dia ada masa, betul? 90 minit. Objektif apa? Objektif kita nak main finite game. Main bola. Apa objektif main bola? Menang. Kita main chess, menang. Apa saja permainan, objektif finite game, kita nak main adalah untuk menang. Finite game lawan finite games, game itu stable. Orang main bola, lawan dengan orang main bola, game itu stable. Okay? So, apa itu infinite game? Infinite game, number of players kita tak tahu. Kita tahu siapa players, tetapi berapa players kita tak tahu. Dan players come and go. Orang yang bermain game ni come and go. Kita ambil contoh politik. Dulu semangat 46 ada, sekarang dah tak ada. Dulu berjasa ada kan? Tahun 70-an ada. Tak ada, dah ada lagi. Tak ada lagi. Dia ada, tak ada, tak ada. Tak ada istilah tak boleh. Oh, kau dah tak ada, kau dah keluar, tak boleh masuk game ni. No. So, the number of players are unknown. Players unknown. Players kita kenali. The number of players are unknown. Siapa bermain dalam game tu pun kita tak tahu. Orang bertukar-tukar. Dulu Mahathir lawan kita. Tu geng kita tu lawan balik. Dia bertukar-tukar. Rules. Undang-undang. There are no rules. No defined rules. Dia ada satu undang. Ni tak boleh ni. Mana boleh lompat parti? Tak ada rules. Rules are defined. Kita buat rules tu along the way. Maksudnya sepanjang kita pergi, kita define rules. And rules can change. Berbeza dengan yang finite game tadi, rules tak boleh change. Duration. Yang ni penting. Bila habisnya permainan infinite game ni? Bila? Kita tak tahu. Tak ada kesudahan. Dan yang paling penting, objektif. Tadi finite game, objektif dia apa? Untuk menang. Apakah objektif infinite game? What's the objective of infinite game? To keep the game going. Meneruskan permainan tersebut. So, infinite game, lawan infinite game, the game is stable. Okey, saya nak bagi tahu kenapa penting dua ni. Apa contoh infinite game? Perkahwinan. Infinite game. Ada ke siapa kalah dan menang dalam perkahwinan? Ada yang menang ke kalah ke dalam perkahwinan? Oh, suami menang, isteri kalah. Ada ke? There is no such thing as winning and losing. Tak ada istilah menang atau kalah dalam infinite game. Dalam perkahwinan tak ada. Persahabatan. Ada siapa menang ke kalah? Tak ada. Business sama. Tidak ada istilah kalah menang dalam bisnes. Begitulah halnya dengan politik. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Kita menang pilihan raya, ya. Kita kalah pilihan raya, ya. Kita jatuh tumbang, ya. Kita bangkit, ya. Kita lawan demonstrasi, ya. Kita kena tangkap, ya. Tetapi ada tak kita kata, oh, Barisan Nasional sudah menang pilihan raya, okeylah, PKR, bungkus nikah, jom kita balik. Ada ke? Kita lawan lagi, betul? Lagi kita kalah, lagi kita gasak lagi. Lagi kita kalah, lagi kita lawan lagi. Lagi mereka himpit kita ke dinding, lagi kita tolak mereka lagi kuat. Kenapa? Sebab kita faham, kita bermain permainan ini, infinite game. Kalah kita pilihan raya, kita ada next pilihan raya. Menang kita next pilihan raya, jangan ingat kita dah menang pilihan raya. Sebab itu kesilapan kita dalam PRU ke-14, 14, pada 2018, adalah kerana masa kita menang dalam PRU tersebut, kita switch off kita punya mind, kita tukar mindset kita seolah-olah kita bermain in finite game. Masa itu, nada yang keluar daripada semua kita, maksud saya sendiri, kita dah menang pilihan raya, kita dah menang Malaysia, tiba masa untuk berehat. Tiba masa untuk berehat. Oh, ambil ghanimah boleh, bukan kata salah. Zaman Nabi pun ambil ghanimah. Tetap ghanimah maksudnya kita ambil kita punya kemenangan lah, dapat jawatan dan sebagainya kan. Dapatlah.
Dapat lah. Bila yang dah dapat tu pula, nombor telefon tukar. Nombor telefon tukar. Yang tak tukar, WhatsApp tak reply. Call tak jawab. Siap kena block lagi. Dia berjalan ngalah menteri. Kenapa? Kita lupa bahawa menang itu hanya untuk 5 tahun. Itu kalau 5 tahun. Tengok-tengok 2 sampai 2 tahun tumbang. 5 tahun lagi kita kena panggil ni. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang WhatsApp kita ni. Bang, tak tolong bang. Saya nak pilihan raya bang. Tolong undi saya lagi bang 5 tahun kemudian. Kita lupa bahawa kita bermain ini, bukan ini. The moment kita switch kepada sini, di situ punca kekalahan kita sebenarnya. Kenapa saya nak bawa benda ini, tuan-tuan? Politik adalah permainan infinite game. Infinite maksudnya apa? Kita kalah Sabah. Kita jatuh masa Sheraton. Kecewa tak? Kecewa. Kita kalah PRU. Kita kecewa tak? Kecewa. Tipulah kalau kita tak kecewa. Kita manusia. Tetapi persoalannya, kita give up tak? Kita menyerah kalah ke tidak? Saya tak tahu tuan-tuan lah. Saya sampai ke satu point, saya tolong semua PRU daripada 2004. Sebab saya balik Malaysia 2004. Semua PRU, PRN semua saya tolong. Dalam hati saya, lepas habis nak kira undi, dalam hati saya kalah ni. Kita kira kalah dulu, bukan kira menang dulu. Kalah ni. Walaupun dalam mulut kita kata, kita boleh menang ni. Dalam hati kita kalah ni. Kalah ni. Kenapa? Sebab kita dah biasa kalah. Tapi kalau orang yang fikirnya macam ni, finite, kalah habis lah. Malah lah aku give up lah. Balik ya. Tapi sebab saya tahu setiap nadi denyut yang ada di dalam bilik ini dan yang sudah menonton live ini, kita semua berfikir infinite game. Kalau tak, Pak Mus tak ada kat sini, ni 1998, 20 tahun dah. Menang, sempat pegang 6 bulan je jawatan. Kena buang bukan oleh BN, oleh orang sendiri. Kalau ikut fikir finite game, dia dah give up dah. Alah, buat apa aku nak tolong buat-buat macam ni? Sebab dia bukan fikir puak-puak tu. Dia fikir kepada perubahan. Saya fikir kepada perubahan. Kita fikir kepada perubahan. Perubahan kepada siapa? Negara kita. Negara kita. Tuan-tuan dan puan, ada jaminan ke lepas ni saya nak lantik yang ni ketua kampung, yang ni MPKK, yang ni saya punya setiausaha politik, yang ni saya... Ada ke? Saya nak bertanding pun tak ada jaminan, tuan-tuan. Entah-entah saya tak bertanding pun. Dekat Sarawak pun nama saya tak naik. Bertanding. Tapi adakah sebab itu saya rasa tak payahlah nak buat kerja macam ni. Buang masa aku bukan boleh jadi YB pun. Nama saya, tuan-tuan dan puan, tak ada dalam list senarai untuk bertanding PRN Sarawak. Kerana saya lawan MPN. Kerana saya lawan MPN. Tak naik list. Sampailah ada orang buat bising, panggil jugalah saya untuk interview. Dapatlah di interview. Sekarang ni alhamdulillah naiklah nama saya jadi calon. Jadi calon. Lepas tu MPN letak pula orang kedua. Ada orang kedua di tempat saya. Kan? Nama dia sekarang ni naik untuk nak jadi calon. Saya kata apalah. Saya kata apa? Lawan tetap lawan. Objektif saya apa? Ini. Infinite game. Tak dapat dijadikan tak apa, tuan-tuan. Kalah tak boleh buat kerja. Tak jadi YB tak boleh buat kerja. Jangan tunggu nak jadi YB buat kerja. Itu yang saya marah pada orang-orang jadi calon ni. Aku kalau tak jadi calon, malah aku nak buat kerja. Jadi objektif kau sebenarnya apa? Nak tolong rakyat ke nak jadi calon? Nak jadi calon tu nak tolong rakyat. Jadi calon tak jadi calon, tolong je rakyat. Orang susah kita tolong. Kalau sekadar kemampuan kita lah. Paling kurang buatlah live. Okey. Kenapa saya bawa kepada game ni tuan-tuan? Kenapa kita bertahan selama 20 tahun dan tidak ada parti selain daripada Parti Keadilan yang memenangi pilihan raya dapat menewaskan UMNO kecuali Parti Keadilan. DAP try daripada tahun 1965, DAP punya parti sampailah 2018 tak pernah berjaya menang Malaysia. Kita baru buat 1999, 2018 kita berjaya menang Malaysia.
Buktinya seluruh Malaysia pakai logo ni lah. Kecuali Sabah dan DAP Sarawak lah. Seluruh Malaysia pakai logo ni. Dan kita berjaya membuktikan dalam masa 20 tahun kita boleh membentuk kemenangan. Tapi saya kata, menang itu bukan menang. Agenda itu tercapai tak? Tercapai tak agenda reformasi kita? Kita agenda baru buka pintu. Baru nak buka pintu, dah jumpa kunci. Selama ni kita duk cari kunci. Kunci dah jumpa dah tahun 2018. Baru masuk slot, baru buka pintu, baru buka gagang, baru nak tarik, orang dah tolak. Orang dah tolak tarik balik kunci. Tak sempat agenda reformasi itu. Dan yang lebih teruknya, daripada dalam kita kena sabotaj. Sarawak ni daripada dalam kita orang kena sabotaj. Sebab itu bertahun-tahun kita lawan 3 kursi je menang. Yang 3 kursi tu pun 3-3 tu pengkhianat. Tinggal ada Dr. Teo seorang. Parlimen lah. Don memang habis lah. Tinggal ada Dr. Teo dengan Larry. Tapi Larry tu bukan orang PKR. Dia lompat. Dia bukan lompat. Dia join. Dia bebas. Bebas join PKR baru 2018. Yang betul-betul 1999. Yang paling otai. Dr. Teo atau Michael Teo Miri. Dia tu paling otai. Baru Bian tak otai. Dia baru join. Tahun 2008. Haji Jaafar Suyut yang bawa dia. Apa? Ali Biju pun sama. Willy Mongin tu pun lagi sama. Ini semua orang-orang baru join. Tapi kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita sentiasa jadi macam ni? Sebab saya tahu yang join orang reformasi ni orang baik-baik. Kalau kita tak baik, kita join UMNO. Kalau kita tak baik, kita join PAS. Marah orang PAS aku ni. Oi, kita pakai serban apa tak baik ni? Orang baik-baik ni join parti PKR. Kenapa? Apa kawan dapat? Berpuluh tahun berjuang, duit sendiri keluar ni, datang di program ni. Tuan-tuan dan puan, program ni semua duit kita orang sendiri tau. Ni semua duit sendiri ni. Tak ada YB suruh kita buat pun. Oh, by the way, YB Fauziah kirim salam. Dia baru balik dari Sabah. So, dia kena kuarantin diri dia. So, tak boleh. Saya kata YB jangan datang. Dia ada dah. Dia baru sampai semalam. Dia mesej. Dan dia kena pergi ke Johor untuk kuarantin. Lepas tu dia kena pergi Johor untuk kes dia. Dan yang lain, saudara Fakrul, Alang, semua dekat Sabah sekarang. Hari ni baru balik. Kalau balik pun tak boleh jumpa. Kena kuarantin. Kalau dia nak datang pun saya halau balik. Balik. Tak payah datang. Halau. Tadi Alang bawa mesej. Saya kata, no, don't come. Baliklah. Tak payah datang. Tak nak kluster Seri Malaysia pula. My point is this. Perjalanan kita. Kenapa kita berada di sini? Bila kita melawan, orang yang kita lawan tu adalah orang-orang yang nak memastikan kita kalah. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, kejahatan yang berlaku di negara kita, di mana-mana saja. Bukan kerana banyaknya kejahatan, bukan kerana ramainya orang jahat. Banyaknya kejahatan kerana ramai orang baik yang cakap, tak apa. Alah dia menteri, biarlah dia kaya. Alah dia bini menteri, bini dia Perdana Menteri, biarlah dia pakai jam harga 400,000. Alah dia bini Perdana Menteri, biarlah dia pakai subang harga 15 juta. Biarlah. Itu cerita Luncai dengan labu-labunya tu. Biarkan. Akhirnya biar jatuh ke dalam air lemas. Inilah rakyat kita. Kita dah jadi Luncai yang diluncaikan. Kenapa? Biarkan. Sampaikan merompaknya mereka di hadapan rakyat. Merompaknya mereka di hadapan rakyat. Boleh pula walaun dan macai-macai mengatakan, alah sekurang-kurangnya mereka Melayu, bukan Cina. Yang merompak tu Melayu, bukan Cina. Aku nak tengok kalau perompak tu masuk rumah kau, ambil harta kau, rogol bini kau, alah tak apa, dia Melayu, bukan Cina. Sanggup kau nak cakap macam tu? Sebab apa? Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Jiwa kita bukan jiwa itu. Jiwa kita jiwa pemberontak yang mahu melihat kebaikan. Bukan setakat pemberontak. Pemberontak tak bagus juga kan. Semua nak diberontak pun susah juga. Tapi kita nak tengok kebaikan yang lebih baik. Kenapa kita nak naikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebab dia Anwar Ibrahim? Tak. Sebab kita tahu nak bawa perubahan ini hanya satu figura saja boleh buat. Nama dia
Anwar Ibrahim. Nama dia Anwar Ibrahim. Figura ini yang mampu membawa perubahan dalam negara. Dan dia dah buktikan 1990-an sewaktu menjadi Menteri Keuangan. Tidak pernah dalam sejarah sebelum ke selepas itu ke bajet kita surplus. Surplus maksudnya apa? Kita punya pendapatan lebih daripada kita punya perbelanjaan. Hanya pada tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Saya ingat lagi masa tu dia Menteri Keuangan, saya sekolah menengah. Bapa saya lepas dia punya bacaan bajet, dia akan beli surat khabar utusan Malaysia tu kan. Kan dia ada full text. Bapa saya suruhkan baca, dia suruh highlightkan perkataan-perkataan. Antaranya canggih masa tu. Dia kata kenapa kita kena menggunakan perkataan sophisticated? Melayu masa tu pakai sophisticated tau. Sedangkan kita ada bahasa kita. Ayat kita, kosa kata untuk perkataan ini, iaitu canggih. Kita canggih, okey saya canggih. Dalam karangan saya canggih. Memberdayakan, to empower. You see? Sebab dia orang bahasa kan. So daripada bahasa sehingga ke ekonomi, sehingga kepada pentadbiran, kita nampak bagaimana dia boleh mereformkan apa yang kita ada. Jadi harapan kita pada dia, bukan kerana kita kemaruk, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kenal saya pun. Yang saya beria nak pergi naikkan dia jadi Perdana Menteri, saya barangkali majoriti tuan-tuan dan perempuan tak dikenali pun. Betul? Tapi kenapa kita nak dia naik jadi Perdana Menteri? Sebab selepas ni senang. Datuk Seri Ibrahim, saya yang dulu pergi juang ni, bagilah saya jawatan. Macam tu ke? Saya percaya majoriti kita tak apalah Datuk Seri. Yang penting Datuk Seri jadi Perdana Menteri. Betul Ada sahabat kita lah, Otai, saya tak tahu dia masih di hospital ke tidak kan. Dia selalu mesej, dia kata, saya dekat hospital ni. Sebelum aku nak menutupkan mata aku ni, aku nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bukan sebab apa? Kita nak tengok perubahan pada negara kita. Kenapa saya bawa game teori ni tadi? Tuan-tuan bermain game apa? Kita ni bermain game apa? Kebanyakan masa bila kita kecewa bila kalah, bila jatuh, dan kita kecewa tak apa, itu normal. Tapi kecewanya kita give up. Bermaksud kita bermain finite game. Sebab itu banyak parti give up, out. Saya kata bagi tahu Syed Saddiq. Syed Saddiq kalau tengok video ni, pakcik nak bagi tahu, pakcik lah, kira umur anak saya dah tu. Kalau you letak buat parti politik atas dasar finite game, you takkan lama. Sebab itu tuan-tuan, motivasi, inspirasi saya nak bagi tahu, if anything you can take away from this talk, bahawa kita bermain infinite game. Objektif kita clear. Kita nak negara yang lebih baik. Kita nak buat islah, kita nak buat reform. Bila dia berlaku, kita tak tahu. Bila dia akan berlaku, kita tak akan tahu. Perkataan islah dalam Al-Quran dah wujud 1400 tahun dahulu. Dan semua Nabi turun nak bawa islah. Maksudnya, kalau ada dalam Quran, sampai sekarang ada, maksudnya apa? Ayat itu tidak akan islah ni tak akan habis. Dia tak akan habis. Dan mungkin kita tak akan sempat pun tengok. Mungkin, saya mungkin tak sempat nak tengok. Tapi yang penting kita dah tanam benih dia tu. Benih islah tu, benih reform itu untuk orang carry. Kenapa saya nak bagi tahu ni? Infinite game, objective is to keep the game going. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Selama 22 bulan kita switch daripada infinite game kepada finite game, majority kita. Alah, kita dah menang, gila. Alah, kita dah menang, kita dah berjaya, hihi pure. Okey, tak payah buat apa. PKR, PH kena bantai. Alah, biar je lah. Dia ada dia punya media, dia ada dia punya Gobind Singh, dia ada dia punya RTM. Tengok-tengok, yes boss, yes boss, yes boss. Pak Mus cerita dia kan, yes boss, yes boss, yes boss. Akhirnya yes boss, yes boss, yes boss, down kau pergi bos. So kita sebagai rakyat, alhamdulillah kita nak bawa permainan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Yang ada adalah istilah untuk kita nak meneruskan permainan ini. Dan percayalah, bermula daripada saat kejatuhan hari itu, nak reform balik, kita perlukan another 20 years.
Nak reform balik, kita perlukan at least another 20 tahun. Hui, ya ke? Penat dah makcik ni. Penat dah pakcik ni. Ya pakcik, ya makcik. Permainan ini memang memenatkan. So kalau penat, rehat. Kalau penat, rehat. Tapi jangan give up. Rehat, tarik handbrake 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas datang balik. Rehat. Saya buat live, saya penat, saya rehat lah. Kalau penat, apa buat? Kalau penat kena buat apa? Rehat. Kalau ngantuk kena buat apa? Tapi kalau tidur kena bangun tak? Kalau tidur tak bangun tu, orang dah baca Yasin lah. Poin saya adalah itu. Kerja kena buat. Penat, rehat. Saya beritahu jentera saya, kita buat kerja, penat, kita rehat. Sebab kita manusia. Kecewa, memang kita ada kecewa. Kita kecewa. Rehatlah. Setahun, 2 tahun, 5 bulan, 1 bulan, 1 hari. Tak apa. Sebab itu saya cakap, saya beritahu dalam live saya, selalu cakap, jangan kita seperti ini. Apa dia? Kerja macam nak kalah, rehat macam dah menang. Kita buat kerja macam nak kalah. Alah, buat je lah. Gantung dia, tak payahlah. Biarlah. Lepas itu kita buat rehat, kita punya rehat, macam kita dah menang. Rehat boleh, tapi jangan macam tu. Okey, last kali sebelum saya pergi kepada topik seterusnya, kenapa kita nak, macam mana kita nak berjaya? Ni berjaya ni, bila saya sebut berjaya ni, apa-apa je dalam politik, dalam kehidupan, dalam bisnes. Jadi saya bagi talk bisnes pun saya cakap benda yang sama juga. Saya buat talk banyak dalam bisnes juga tau. Apa dia? Kita ada graf. Ini time, ini momentum. M tu momentum. T tu time. T tu time, M tu momentum. Apa yang kita perlukan, contoh kita nak capai objektif. Ini objektif kita, X. Kita bermula daripada sini. So kita nak capai objektif tu. Normally apa yang orang buat, dia akan buat kerja. Dia buat kerja, ini biasa. Okey, kita buat program. Esok harinya, hilang motivasi. Lalu kita buat program, hilang motivasi. Buat program, okey, senyap. Buat program sampai objektif. Ini yang selalu berlaku. Kita buatlah program 10,000 kita belanja, 100,000 kita belanja. Jemput 1,000 orang, 2,000 orang, kita buat program. Oh, hebat. Ada satu live tu. 15,000 tengok kita ni. Bagus. Tapi sekali je dia buat live. Sekali je dia buat live. Saya nak momentum ni maksudnya apa? Kenapa saya buat live tiap-tiap malam? Kenapa saya buat live tiap malam, tuan-tuan? Malam lepas Dato' Seri Anwar announce, malam itu view saya adalah 13.5k at one time. Malam hari saya bantai Tian Chua, view saya masa tu 15k. View, tapi lepas tu phone saya jam. Tetapi tiap-tiap malam, bermula dari tarikh Sheraton, mula-mula orang tengok saya 30 orang. Saya tengok tak, yang tu belum. Awal lagi. Hari Sheraton. Oh tengok kan? Okey. 30 antara yang 30 lah kot. Lepas tu dia naik. Malam saya duduk dekat kedai mamak tu, saya tengok 1,000 orang tengok. Terkejut saya. Kenapa 1,000 orang tengok ni? Ramainya. Sebelum tu 100 orang. Lepas tu 200 orang. 1,000 orang. Lepas tu dia 2,000 orang. 3,000 orang. 6,000 orang. Lepas tu dia turun 3,000 orang. Lepas tu naik 4,000 orang, 3,000 orang, 4,000 orang, 6,000 orang. 13,000. Jatuh. Kenapa? Kalau tuan-tuan kira daripada 28 hari bulan 2, hari ni berapa bulan? 7 kan? 9, bulan 9. Cuba kira berapa hari ni? Kalau boleh kira lah. Berapa hari? 200 hari? Lebih kot?
68 hari? 6 bulan. 6, okeylah. 6 bulan kali dengan 6 bulan kali 6 bulan kali 7 bulan. 7 bulan. Sehari, sebulan ada 30 hari. Ambil average lah. 30 kali 7? Ha? 210 video saya dah buat. Tolak lah sikit-sikit. Saya tak buat video malam tu, saya malas. Saya ngantuk, saya penat. Tolak lah. Mungkin dalam 200 video saya buat. Pak Mus pun sama. 200 video. Sampaikan satu hari tu saya terfikir, apa aku buat ni sebenarnya? Apa aku buat ni? Macam Mak Mus cakap lah, hari-hari ngadap dinding. Hari-hari ngadap dinding. Saya tak ngadap dinding, saya ngadap tangga. Kalau saya tengah semangat, akhirnya kita hendaklah berjuang. Tiba-tiba bini saya turun. Dan kita hendaklah tahu, bini saya. Bini saya tidur pukul 9 malam. Kita pukul 10 baru nak hidup. Kan? Oh, masa tu, nak tidur. Kalau tengok saya slow down tu sebab depan saya tu, apa Maisuri tengah turun. Tengah turun tahta lah. Dia tengok. Tapi impak dia apa? Yang ni tadi memang nampak, kalau berbanding dengan ni, 100,000 kita buat ni. Kita buat belanja. Apa Iswadi view pun 100 je. Ada orang cakap dengan saya, alah kau buat live tu tiap malam berapa je view? Berapa je view? 10 orang, 5 orang, 15 orang. Bila sampai ke satu tahap di mana orang tak boleh deny lagi kerja kita. Dan insya-Allah ni bukan objektif lah. Ni bagi contoh je. Yang penting sebenarnya tuan-tuan, momentum. Bukan berapa besar kita buat, berapa lama kita boleh buat. Kita buat program tu besar, tapi sekali. Tak maaf saya kata, kita pernah buat program penerangan dekat di Palma. Siapa pernah pergi tahu lah. Bawa ni kan? Kita buat program, apa impact dia? Apa impak dia? Tak, kalau saya cakap ni, yang ketuanya janganlah marah. Kita nak muhasabah, betul Pak Bang Ustaz dia buat muhasabah. So kalau saya tegur, belajar, perbaiki. Apa impak dia? Kenapa saya kata tak ada impak? Merdeka Center buat research. Perikatan Nasional positif review kepada Perikatan Nasional 60%, negatif 30%, 30 lebih. Negatif review kepada Pakatan Harapan 60 lebih, negatif positif 30 lebih, terbalik. So berkesan tak berkesan? Tak berkesan lah. Tapi Iswadi maksudnya kau pun tak berkesan. Yelah aku seorang, Pak Mu seorang, kami berdua. Campurlah Syed Badili Shah, Syed campurlah Nafsiah, campurlah Wan Fazruddin buat dia punya artikel. Kami berlima. Tapi kami tak pandai buat live, pandai buat share tak? Okay, kita teruskan. Sebab sekarang ini kita nak create the impact.